Baitul Maqdis ini tempat yang di mana Allah Ta'ala telah pilih meletakkan dia satu tapaknya dinamakan dia batu syurga. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yusiru an yanzura ila sakhratil jannah falyanzur ila sakhrati Baitul Maqdis." Siapa yang suka nak melihat batu syurga, lihatlah dia batu Baitul Maqdis. Mana tu batu syurga? Dalam masjid ini. Jadi masjid ini namanya Masjid Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock. Kubah batu. Kenapa? Kerana kubah dia tu betul-betul exactly atas batu syurga. Masjid Qubbatus Sakhra ini dia dibangunkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini adalah merupakan khalifah Islam di dalam dinasti Umayyad Empire ataupun pemerintahan Umayyah. Ya, dia dibangunkan pada tahun 67 Hijrah dan selesai pembangunannya pada tahun 70 Hijrah. Selama 3 tahun dia ambil masa untuk membangunkan masjid ini. Tetapi masjid ini telah menjadi gereja sewaktu pemerintahan Crusaders. Orang-orang barat yang menguasai Baitul Maqdis, hampir 90 tahun mereka menguasai Baitul Maqdis. Jadi masa itu masjid ini telah dijadikan gereja. Tetapi bila datang Salahuddin Ayyubi, dia telah menghalau orang-orang Nasrani dan dia kembalikan kepada menjadi masjid dan dia letakkan lambang Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu 4 sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu sampai ke bumi Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril dan turun di tempat Masjid Burak. Di sana Nabi ikatkan buraknya dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemari. Tempatnya kita berdiri sekarang ini. Jadi semua nabi-nabi seramai 124,000 nabi-nabi dan rasul semua telah berdiri saf berderet untuk menantikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai, kemudian dilaungkan azan dan qamat, Jibril pun pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian membawa Nabi untuk ke depan untuk jadi imam. Di sini tempat Nabi jadi imam. Ini dinamakan dia tu Qubbah Mihrab Nabi. Qubbah tempat Nabi jadi imam. Jadi Nabi pun lepas jadi imam, malaikat Jibril pun memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 minuman, air, susu dan arak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu dan Jibril mengatakan as-sabtal fitrah, engkau telah menepati kesucian. Kalau engkau minum air, maka umat engkau akan tenggelam dengan air, macam umat Nabi Nuh. Kalau engkau ambil arak, umat engkau akan mabuk dengan dunia. Ini pun dah setengah mabuk dah. Mau tuan-tuan ya. Jadi susu tu sunat kerana dia adalah minuman ahli syurga. Allah Subhanahu Wa Taala membawa Nabi kita datang ke Baitul Maqdis. Kenapa tidak Allah bawa Nabi daripada Mekah naik ke langit? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan Baitul Maqdis ada kemuliaannya. Dan kerana semua kiblat umat yang beriman zaman dahulu, semua Nabi-Nabi, kiblat mereka ialah di Baitul Maqdis. Nabi pun ialah salah satu pada semua Nabi-Nabi itu. Dan keduanya kerana Baitul Maqdis, dia bertepatan dengan pintu langit. Dalam sejarah Isra' Mi'raj, Nabi setiap pintu dia minta izin masuk. Mana pintu langit, dia bertepatan dengan Baitul Maqdis. Dan demikian juga supaya berkumpul dengan semua para Nabi-Nabi. Allah Ta'ala nak isytiharkan, inilah dia Sayyidul Mursalin, penghulu sekalian Rasul-Rasul. Dan inilah dia Imam Muttaqin, pengimam pada semua orang yang bertakwa. Dan inilah dia Khataman Nabiyyin, penutup sekalian Nabi. Kerana semua Nabi-Nabi telah diberitahu oleh Allah Ta'ala bahawa akan datang Nabi akhir zaman, hendaklah kamu beriman dengannya, hendaklah kamu membelanya. Maka semua mereka telah dikumpulkan di Baitul Maqdis dalam malam Isra' dan Mi'raj. Dan pada malam itu Nabi datang kemari dan mereka pun dapat berjumpa dengan Nabi yang sangat mulia, iaitulah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi Daud alaihissalam masuk ke Baitul Maqdis, Nabi Daud memimpin bala tentera Yahudi memenangi peperangan dalam Baitul Maqdis. Setelah dia bangunkan Baitul Maqdis tak sempat komplit, maka dia pun wafat, meninggal. Jadi anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam komplitkan pembangunan Baitul Maqdis. Masa zaman Nabi Daud alaihissalam dinamakan Baitul Maqdis ini Madinati Daud, iaitu kota Nabi Daud. Tetapi setelah itu anaknya Nabi Sulaiman tukar kepada nama Ur Salim. Ur tu kota, Salim tu sejahtera.
kota sejahtera. Orang putih panggil Jerusalem. Zaman orang Yahudi perintah Baitul Maqdis 337 tahun oleh 20 raja, dan banyakkan raja itu semua mati dibunuh. Baitul Maqdis diperintah oleh Alexandria the Great daripada Greek. Dia perintah di sini selama 332 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian Roman masuk Baitul Maqdis 62 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di dalam zaman pemerintahan Roman. Jadi apabila zaman Islam berkembang, zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada tahun 15 Hijrah. 15 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun bila? Tahun 11 Hijrah. Nabi wafat Rabiul Awal 11 Hijrah. Pada tahun 15 Hijrah, Sayyidina Umar punya bala tentera yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Khalid bin Walid, Syarahbil bin Hasan dan Yazid bin Abi Sufyan. Ini 4 panglima Islam. Mereka membawa bala tentera kepung Baitul Maqdis. Jadi pintu Baitul Maqdis semua ditutup oleh padri. Padri kuasa kat dalam Baitul Maqdis. Mereka kepung selama 4 bulan. Akhirnya makan minum diorang pun dah habis kat dalam kota ini. Mereka pun nak surrender. Tapi mereka letak syarat. Aku hanya serahkan kepada khalifah kamu. Panggil khalifah kamu datang. Abu Ubaidah bin Jarrah tuliskan surat kepada Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, suruh datang ke Baitul Maqdis untuk terima kunci Baitul Maqdis. Khalifah Umar datang dengan hamba dia. Dia pakai satu keldai. Jadi bergilir-gilir. Hamba dia naik, Sayyidina Umar tarik. Sayyidina Umar naik, hamba dia tarik. Sampailah depan pintu Baitul Maqdis, giliran Sayyidina Umar tarik, hamba duduk atas keldai. Jadi apabila padri itu buka, dia tengok Sayyidina Umar pakai baju 12 tampalan. Padri itu kata apa? Kerajaan kau kekal, kerajaan yang zalim itu akan binasa. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar orang yang adil. Dia pun kata, kalaulah Sayyidina Umar datang pakai baju cantik, kalau pakai kenderaan cantik, aku tak akan beri pada dia. Kerana dalam kitab aku tulis, orang yang akan terima kunci Baitul Maqdis ini ialah seorang khalifah pakai baju 12 tampalan, dan dia menarik dia punya keldai dan hamba dia atas keldai. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Mana Aqsa? Aqsa maknanya hujung. Hujung tu kenapa? Kerana dalam kita melihat daripada Mekah Madinah dia berdekatan. Tapi bila dengan Masjidil Aqsa, dia jauh hujung ke utara. Sebab tu namanya Aqsa tu hujung. Dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Yang artinya maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dan pada masa itu tak ada masjid lagi. Masjidil Aqsa pun belum bangun lagi. Jadi maksudnya Masjidil Aqsa itu ialah seluruh Baitul Maqdis. Sewaktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang, masjid yang kita duduk ini, Masjidil Aqsa ni tak ada. Sebab Islam datang ke sini zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tanggal 16 hari Rabiul Awal tahun 15 Hijrah, 30 April tahun 636 Masihi. Jadi masa itu tak ada masjid. Tetapi apabila Abdul Malik bin Marwan membangunkan Masjid Qubatus Sakhra, dia nak bangunkan pula masjid ini, tapi dia tak sempat bangunkan, dia meninggal. Anak dia Walid bin Abdul Malik membangunkan masjid ini. Dan bila dah bangunkan masjid ini, nak diberi nama, tak tahu nama apa nak diberi, dia pun buka Quran, dia pun tengok ayat Subhanallazi asra. Nah, jadi dalam ayat itu Allah sebut ilal masjidil aqsa,
dia pun namakanlah ini Masjidil Aqsa. Jadi kerana memang bumi Baitul Maqdis, bumi Masjidil Aqsa, maka dia pun namakanlah masjid ni Masjidil Aqsa. Jadi Masjid Aqsa ni bukan zaman Nabi, zaman para khalifah-khalifah Islam. Asalnya bukan masjid, sebab zaman Nabi datang ke sini belum ada masjid, tapi itu bukit. Apabila Nabi SAW naik burak sampai ke tempat yang Nabi sampai, maka masa itu Jibril pun cocokkan jarinya ke tembok, dan Nabi pun ambillah dia punya tali burak, ikatkan kat dia punya tembok. Seorang perempuan yang bernama Siti Maimunah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afina fil Baitul Maqdis." Beritahulah kepada kami mengenai apakah kelebihannya Baitul Maqdis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya al-ardul mahsyar wal mansyar." Baitul Maqdis itu bumi yang akan kita dibangkitkan dan bumi yang akan kita dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ulama-ulama mengatakan di hari akhirat nanti Baitul Maqdis Allah akan lebarkan dia dan menjadi tempat orang bangkit daripada kuburnya dan menjadi tempat orang kumpulkan daripada kuburnya. Ada riwayat mengatakan itu di padang Arafah, dan ada hadis yang sekarang saya bacakan ialah di Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ni ada kelebihan yang lebih besar lagi. Nabi Allah Sulaiman AS berdoa dengan 3 doa, iaitu antara yang pertama sekali Nabi Sulaiman doa supaya Allah berikan dia hikmah, kebijaksanaan, supaya dapat dia berhukum dengan hukum yang daripada apa yang Allah berkenan. Allah Ta'ala kabulkan. Doa kedua dia apa? Minta Allah berikan dia mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Minta pada Allah bagi dia kerajaan yang tak ada seorang pun yang dapat kerajaan tu selepas dia. Jadi Allah Ta'ala kabulkan. Allah bagi dia kuasa, dia boleh kontrol angin, dia boleh kontrol haiwan, dia boleh kontrol jin, semua dia kontrol. Nabi Sulaiman yang hebat. Jin-jin di zaman Nabi Sulaiman, kerja mereka ialah angkat batu besar-besar daripada bukit untuk buat istana, menyelam masuk ke dasar lautan untuk keluarkan mutiara-mutiara. Jadi antara yang kita nampak sekarang, kesan yang dibuat oleh jin itu seperti yang kita ada tempat ini. Tempat ini sudah ada sebelum datangnya Islam. Apabila datang tentera Islam, tempat ni sudah ada. Dan bila kita lihat tempat ni, kita nampak tembok atau tiang yang belakang saya, yang tiang di depan ini, satu-satu tiang ini tak kurang daripada 10 tan, 10,000 kilogram. Ni tiang pada bukit, dia bukan di simen, tidak. Zaman dulu bukan ada enjin jentera ke nak angkat, tak ada. Tapi ini semua kerja jin. Sebab jin memang kuat, Allah Ta'ala bagikan mereka kekuatan. Jadi sebab itulah di sini 2-3 tiang yang kita nampak di semua ini semua daripada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Namanya lembah Wadi Mahsyar wal Mansyar. Kebun zaitun itu berumur 2000 tahun daripada zaman Nabi Isa alaihissalam. Waktu Nabi Isa alaihissalam hendak dibunuh oleh Roman, Nabi Isa alaihissalam dengan Hawariyin 3-4 orang berbaring di bawah pokok zaitun di sini. Dan bila Nabi Isa sembahyang,
keluar peluh, tapi peluhnya itu peluh darah. Dan Nabi Isa tahu yang itu the last day dia akan bersama dengan umat dia. Dan selepas itu Nabi Isa makan malam. Di tempat Nabi Isa makan malam, tentera Roman datang nak tangkap dia. Dan kemudian Allah ubahkan muka musuh menjadi muka Nabi Isa, dan muka Nabi Isa menjadi muka musuh dia. Dan dengan itu yang di-crucified bukan Nabi Isa, tetapi ialah musuh Nabi Isa AS. Allahu Akbar. Beliau ini anak orang kaya. Bapa dia mempunyai ladang yang besar dan beliau ditugaskan menjadi sebagai supervisor atau untuk mengendalikan ladang yang besar itu. Setiap hari waktu beliau nak pergi ke ladangnya, dia akan melalui sebuah gereja yang ada seorang rahib, seorang ahli ibadah. Dan setiap hari bila dia pulang, dia akan singgah di gereja itu untuk mendengarkan ibadah dan doa dan bacaan padri itu. Lama-kelamaan dia rasa senang dengan agama Nasrani dan dia pun memeluk agama Nasrani. Dan kemudian Salman Farisi ditangkap oleh ayahnya kerana ayahnya tak suka dia masuk agama Nasrani. Ayahnya penjarakan dia dalam rumah dan kuncikan dia. Tetapi Salman dapat larikan diri.
dan akhirnya Salman tinggalkan rumahnya dan ayahnya dan sekalian kekayaannya, dan dia duduk belajar dengan rahib ini. Lama dia belajar dengan rahib ini, kemudian rahib ini pun sudah nak meninggal dunia, berpesan pada Salman, Salman, kalau aku mati, kau pergilah ke Damaskus di Syria. Di sana ada satu gereja, sekian-sekian gerejanya, dan nama seorang rahib namanya sekian-sekian, belajarlah dengan dia. Lepas guru dia ini mati, dia pun tinggalkanlah kampung negara dia, Parsi, dan pergi ke Damaskus, negeri orang Arab. Dan bertemulah dengan gereja yang dipesan oleh gurunya, dan belajarlah dengan guru yang kedua itu. Salman pun setelah guru kedua dia mati, dia pun pergilah kepada Baitul Maqdis yang kita ada sekarang ini. Bertemulah dengan guru yang ketiga itu di Baitul Maqdis, dan apabila guru yang ketiga pun sudah hampir nak meninggal, dia berpesan, wahai Salman, sekarang ini sudah hampir keluarnya Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman tu akan keluar di negeri Arab, dan banyak pokok-pokok kurma. Kau pergilah cari dia, dan dia ada dua tanda, dua alamat. Maka Salman Al-Farisi pun setelah guru ketiganya pun meninggal, dia pun mencari jalan bagaimana nak pergi ke negeri Arab. Jadi orang-orang Arab, kafilah Arab, selalu bila musim panas, dia datang ke Baitul Maqdis, datang ke Syria untuk berniaga. Maka dia jumpa satu kafilah, dan kemudian dia pun membayar upah. Maka kafilah itu pun terima, dan kemudian di tengah jalan kafilah itu ikat dia dan jual dia di pasar hamba di tempatnya bernama Khaybar. Jadi Salman dijual sebagai hamba di Khaybar, dan dia telah dibeli oleh seorang Yahudi. Yahudi ini mempunyai kebun pokok kurma. Jadi Salman pun menjadi tukang kebun, ya, jadi tukang kebun pokok kurma. Dia pun berdoa, ya Allah, dapatlah aku jumpa Nabi akhir zaman ni. Dia nak pergi macam mana, dia dah jadi hamba. Maka takdir Allah, satu family Yahudi dari Madinah datang menziarahi tuan dia. Maka dalam Yahudi Madinah tu berbual-bual dengan tuan dia, menceritalah ada satu orang Arab ni, nama dia Muhammad, dia mengaku jadi Nabi pula. Jadi diorang ejek-ejekkan Nabi lah. Tetapi Salman pun terdengar, Salman kata, jangan-jangan ini ke Nabi akhir zaman yang aku cari-cari. Dia pun doalah kalau dapat pergi ke Madinah, tapi nak pergi Madinah macam mana, dia hamba. Khaybar dengan Madinah 650 km jauh. Jadi takdir Allah, apabila Yahudi Madinah nak balik, tuan rumah itu menghadiahkan pada Yahudi Madinah hamba dia yang bernama Salman. Hadiah kan. Jadi bertukar tuan lah dia. Maka dengan tu Salman pun dapatlah balik ke Madinah dengan tuan yang baru. Sampai di Madinah, dia kerja sebagai tukang kebun lagi. Dan apabila dia pun dapat peluang, dia nak pergilah jumpa Nabi SAW. Nak tengok dua tanda Nabi tu. Nabi SAW ada dua tanda. Jadi pertama dia datang, dia bawa satu bakul kurma. Dia jumpa Nabi kita SAW kat dalam Masjid Nabawi. Dia kata, ya Muhammad, ini satu bakul kurma, aku sedekah pada engkau. Nabi SAW pun panggil semua sahabat makan, tapi Nabi tak makan. Nabi kita SAW tak boleh makan sedekah. Kemudian Salman pun besok dia bawa satu bakul kurma, ya Rasulullah, ini aku hadiah padamu. Nabi SAW pun panggil sahabat-sahabat makan, Nabi pun makan. Salman kata, ini tanda yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Salman pun nak melihat tanda yang kedua. Satu hari Nabi SAW sedang mengiringi jenazah daripada Masjid Nabawi nak bawa pergi ke Baqi, perkuburan di Madinah. Salman jalan di belakang Nabi nak tengok tanda kenabian. Nabi SAW pun stop, dan Nabi kata, Salman, kau nak tengok tanda kenabian aku? Nabi dah tahu dah. Nabi pun buka belah bajunya, belah kanan, belakang tuan-tuan, belakang bahu kanan Nabi, semacam spotlight keluar lampu. Itulah tanda kenabian Nabi. Maka bila Salman pun tengok, terus dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuklah di agama Islam. Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi afwin wa fi karamin
وفي أعتاقي وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim AS yang pertama, pada umur 127 tahun meninggal dunia. Dan Nabi Ibrahim AS sangat sayang dan ingin meletakkan tempat yang paling baik. Jadi Nabi Ibrahim cari-cari tempat, jumpa tempat ini. Tempat ini sebenarnya gua. Panjangnya 30 meter, lebarnya 15 meter, dalamnya 15 meter. Jadi besar sekali. Sebesar masjid ini. Jadi gua ini dibeli oleh Nabi Ibrahim AS daripada tuan yang empunya. Jadi tuan yang empunya jual 400 shekel. Shekel tu maknanya perak. Jadi sebab tu Yahudi dia mengambil mata wang dia shekel, mengambil pada zaman Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim AS kebumikan isteri Siti Sarah. Nabi Ibrahim AS meninggal dunia umur 200 tahun. Ada yang mengatakan umur Nabi Ibrahim 170 tahun. Jadi Nabi Ibrahim AS dikebumikan di depan belakang pintu hijau ni. Dan Nabi Ibrahim AS ada anak yang bernama Nabi Ishaq. Nabi Ishaq apabila dia pun meninggal dunia, dia pun ditanam di bawah sini. Jadi yang ini simbol saja, tanda saja. Sebenarnya dia kat bawah 15 meter kat bawah. Dan Nabi Ishaq ada isteri yang bernama Rifqah. Bila Rifqah meninggal dunia, ditanamkan di sini. Jadi ini cuma simbol saja, tanda. Kuburnya kat bawah. Dan begitulah Nabi Ishaq ada anak yang bernama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub bila meninggal dunia pun ditanam dalam gua ni belakang pada Nabi Ibrahim AS. Dan begitu juga Nabi Yaqub ada isteri yang bernama La'iqah. La'iqah bila meninggal dunia, maka ditanamkan di sini juga di bawah 15 meter bawah. Jadi 3 Nabi dengan 3 isteri.
Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah, Nabi Ishaq dengan Rifqah, dan Nabi Yaqub dengan Laikah. Tiga-tiga ni semua dengan isterinya ada di bawah. Tetapi gua ini telah dibangunkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam keturunan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan sampai ke bawah. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam telah bangunkan bangunan ini bukan seperti yang kita lihat, tapi dibangunkanlah perkuburan ini, makam ini. Kemudian begitulah pada zaman-zaman kemudiannya dibangunkan seperti masjid. Zaman Islam datang, masjid ini bukan masjid sebab sebelum tu tak ada Islam, tapi tempat ibadat orang-orang Kristian. Tetapi bila Islam datang, dia jadikan masjid dan diluaskan sampai ke belakang. Apabila Islam dah berjalan 400 tahun, datang Crusaders, orang-orang barat daripada Eropah. Mereka perintah di Palestin dekat 90 tahun. Masjid ini dijadikan gereja. Semua cross dan semua patung-patung. Dan apabila Salahuddin Ayyubi datang, dia ambil balik semua Palestin, dia jadikan balik ini masjid. Dan dia letakkan satu mimbar. Ini mimbar Salahuddin. Mimbar ini, mimbar satu paku pun tak ada. Dah 800 tahun. Dan Salahuddin Ayyubi, dia kembalikan syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Depan kita ini dinamakan dia Babul Mahdi. Bab atau pintu Imam Mahdi. Kenapa dinamakan pintu Imam Mahdi? Kerana Imam Mahdi masuk ke dalam kawasan Masjidil Aqsa daripada pintu ini. Dan dinamakan dia juga Babur Rahmah, pintu rahmat, kerana Imam Mahdi datang membawa rahmat kepada umat Islam. Dan dinamakan dia juga Babur Zahabi, pintu emas, kerana kedatangan Imam Mahdi membawa kekayaan dan kesenangan untuk umat Islam. Kedatangan Imam Mahdi telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak akan bangkit kiamat sehingga datang seorang lelaki, nama dia seperti namaku dan bapaknya nama seperti nama bapakku. Jadi nama dia Muhammad bin Abdullah, daripada keturunan anak cucuku. Dia akan memenuhkan dunia dengan keadilan setelah dunia dia penuhi dengan kezaliman. Dan itulah dia Imam Mahdi, tuan-tuan. Dan juga Imam Mahdi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, la taqumus sa'a hatta yuqatil muslimun al-yahud. Tidak akan bangkit kiamat sehinggalah orang Islam memerangi orang Yahudi. Dan orang Yahudi sembunyi belakang pokok, sembunyi belakang tembok, dan pokok dan tembok akan kata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, marilah belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Ini namanya Qubatul Arwah, the Dome of the Spirit. Kenapa namakan the Dome of the Spirit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya bahawa semua roh yang baik-baik dikumpulkan di sini. Semua roh yang baik-baik dikumpulkan sini. Manakala pula roh yang jahat ahli neraka dikumpulkan dalam wadi Jahannam. Lepas daripada kawasan Masjidil Aqsa, sebelah depan sana adalah wadi Jahannam, iaitu lembah Jahannam. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun dengar suara saya lain sikit kan? Dia ada semacam satu keistimewaan. Pelantai yang saya pijak ni ialah original batu bukit ini. Kalau batu yang tuan-tuan pijak ni, dia dibawa daripada batu bukit-bukit lain dan dibuatkan lantai seperti yang kita nampak sekarang ini. Tetapi batu ini yang saya pijak, dia memang bukit dan dia memang batu bukit ini. Dan demikian juga orang ulama mengatakan, ini adalah pusat dunia, the center of the world. Baitul Maqdis terletak antara timur dengan barat. Tetapi oleh kerana dunia dikuasai oleh Inggeris, dia meletakkan Greenwich Line itu dekat London. Tapi kalau kita tengok, London is more towards to the west. Sebenarnya yang betul-betul in the center of the world ialah Baitul Maqdis terus sampai ke selatan Mekah Al-Mukarramah. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, Qubatul Arwah. Ada 4 orang Nabi lagi yang belum meninggal dunia. Dan 2 di bumi ialah Nabi Khidir AS dan Nabi Ilyas AS. Nabi Khidir AS sudah hidup ribuan tahun. Dia sudah ada lagi sebelum zaman Nabi Musa AS.
dan dia telah bertemu pada semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala selepas pada zaman Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir AS sekarang dia bertugas untuk bertemu dengan semua mereka yang dibakal mengangkat dia jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Khidir AS, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak bertemu sembarang orang. Orang yang dia bertemu ialah orang yang dinamakan wali Allah. Dan Nabi Khidir AS dia semayang 5 waktu di 5 tempat yang berbeza. Dia semayang subuh di Masjidil Haram. Dia semayang zuhur di Masjid An-Nabawi Madinah. Dia semayang asar di Masjid Al-Aqsa. Dia semayang maghrib di Bukit Tursina. Dan dia semayang isyak di Masjid Damaskus Jami' Umawi di Syria. Jadi apabila Nabi Allah Khidir AS semayang asar di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, di manakah tempatnya beliau semayang? Tempat yang beliau semayang yang tempat yang kita ada sekarang ini. Yang depan kita nampak ni tuan-tuan dinamakan Balatul Khidir. Dan lepas Nabi Khidir semayang, dia akan duduk berwirid di tempat yang kita tengok kat corner ini. Corner ini ada kubah, nama dia ditulis Qubatul Khidir. Kubah Nabi Allah Khidir AS. أستغفر الله العظيم 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 Kau azab kami dalam kubur kami, ya Allah. Luaskanlah kubur kami seluas mata memandang, ya Allah. Masukkanlah bawah syurga-Mu dalam kubur kami, ya Allah. Jadikanlah kubur kami satu taman dari taman syurga. Janganlah Kau jadikan kubur kami satu kawan neraka. Demikian juga ibu bapa kami yang telah kembali padamu, ya Allah. Luaskanlah kubur mereka, ya Allah. Masukkanlah bawah syurga-Mu dalam kubur mereka, ya Allah.
Nabi Musa AS di akhir umurnya, Nabi Musa meninggalkan kaum Bani Israel setelah Nabi Musa dakwah, tapi mereka engkar, ikut sekejap engkar, ikut sekejap engkar. Sebab itu sifat orang Bani Israel, sifat Yahudi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kullama ahadu nakathu. Setiap kali mereka buat janji, mereka akan mungkir. Itu orang Yahudi. Tapi Nabi Musa AS dia pun tak balik dengan Bani Israel. Sebab tu orang kaum Bani Israel dia tak tahu mana makam Nabi Musa AS, tak tahu. Kalau makam Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW di Madinah, makam Nabi Ibrahim semalam kita pergi di Hebron. Tapi Nabi Musa AS makam dia tidak ada orang Yahudi tahu. Dan begitulah sampailah datangnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Isra daripada Mekah pergi ke Jerusalem, Baitul Maqdis, di tengah-tengah jalan Nabi naik burak, Nabi kata, inni raitu akhi Musa yusalli fi qabri. Aku lihat saudara aku Nabi Musa sembahyang dalam kuburnya. Jadi maknanya tempat Nabi Musa yang kubur ialah dalam masa Nabi pergi Isra. Maknanya perjalanan ni di dekat Baitul Maqdis. Dan Nabi mengatakan tempat kubur Nabi Musa ni fi Katibil Ahmar, bukit-bukit rendah yang warna merah. Tuan-tuan tadi datang tuan nampak bukit-bukit kan berwarna merah. Dan kemudian Nabi mengatakan lagi bahawa jaraknya dengan Baitul Maqdis seperti jarak melontar satu anak batu. Maknanya dekat sangat dengan Baitul Maqdis. Jadi apabila para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, aulia Allah bersandarkan kepada hadis-hadis ini dan mereka dengan kasyaf Allah Ta'ala buka, mereka boleh nampak Nabi Musa AS ada sembahyang di sini. Maka dengan itu Salahuddin Ayyubi telah menjadikan tempat ini makam Nabi Musa AS.